Okey. So, okey, hari ni kita akan pergi kepada kemahiran asas matematik tambahan yang seterusnya. Okey, iaitu sistem persamaan. Sistem persamaan ni ada dua tajuk yang besar. Dan untuk pengetahuan kamu, untuk pelajar tingkatan 4, ini adalah tajuk besar dalam tingkatan 4. Untuk tingkatan 5, kita anggap dia sebagai revision lah. Okey. Right, ini tajuk tingkatan 4 dah masuk dah. Okey, untuk review saya cuba terangkan yang sebaik mungkin supaya yang tingkatan 4 tu faham. Yang form 4 dia dah nampak sikit-sikit dah. Kalau dia tengok pun insya-Allah dia boleh buat lah kan. Yang form 5 lah. Yang form 4 ni yang form 4 ni ini benda baru pada kamu. So kalau kamu boleh fokus untuk malam ni insya-Allah. Nanti bila naik tingkatan 4, mahir dah kamu insya-Allah. Okey, sistem persamaan. Sebelum ni kalau kamu belajar, sebelum ni hanyalah melibatkan apa? Kamu hanya melibatkan dua persamaan sahaja. Ini subtopik yang pertama. Penyelesaian persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Untuk yang A, dia ada 3 pemboleh ubah iaitu X, Y dan Z. So untuk kamu lebih nampak lagi, lepas ni saya terangkan. Dia sebenarnya kalau melibatkan X, Y, Z, pemboleh ubah X, Y, Z, dia melibatkan 3D punya. So katakan ni Z, ini X, ini Y. 3D. Dia macam ni lah 3D punya pengiraan. Sebab dia melibatkan X, Y dan Z. Itu melibatkan 3 pemboleh ubah X, Y, Z. So kalau 3 pemboleh ubah maknanya ada 3 lah persamaan. Kalau sebelum ni kamu belajar ada 2 sahaja persamaan kan, persamaan serentak linear equation persamaan linear kan. So dia ada 2 sahaja. So X dengan Y. Z ni tak ada. X dengan Y. Z ni tak ada. Macam ni. So kita gunakan elimination apa semua tu tak ada boleh dapat. Tapi kali ni 3 pun boleh ubah pula. Jangan terkejut. Sebenarnya untuk KSSM ni memang satu benda yang baru. Seterusnya yang kedua B. Alright, kita akan melibatkan persamaan serentak. Persamaan serentak yang melibatkan ini linear. Persamaan linear dan non-linear. Linear tu garis lurus. Macam ni, contoh garis lurus. Ini paksi X, paksi Y. Ni linear. Dan juga non-linear. Non-linear tu macam ni lah. Contohnya melibatkan macam ni ke, ataupun macam ni ke, macam ni ke. Itu non-linear yang pink tu. Ini contoh graf dia. Untuk yang kedua. Tapi kita pergi dulu kepada bahagian A ni. Bahagian A ni, dia satu benda yang baru untuk tingkatan 4. Sebenarnya untuk tingkatan 5 baru juga. Sebab KSSM ni yang ada 3 ni. Salah satu cara yang kita boleh guna dalam matematik nanti adalah kejap saya nak ni dulu. Saya nak hilangkan ni dulu. Banyak ni. Sebentar ya. Kita terkeluar sekejap. Jadi saya masuk. Tadi terkeluar sekejap. Right, kita mula.
Okey. Tadi selain daripada persamaan serentak untuk 3 pembeli ubah ni, kita boleh guna kaedah lain dinamakan kaedah matriks. Okey, kaedah matriks. Tapi untuk matematik tambahan dia tak boleh guna sebab ini dalam matematik. Okey, silibus matematik. Untuk matematik tambahan kita menggunakan kaedah persamaan serentak. Kalau linear dia ada dua. Sama ada kaedah penggantian, yang kedua kaedah penghapusan. Okey, so ada dua kat situ. So mana-mana yang sesuai, mana-mana kita boleh guna. Ada setengah tu, contohnya soalan pertama ni, dia cakap gunakan kaedah penghapusan. Ada juga soalan dia guna kaedah penggantian. Okey. Tapi kalau dalam the real examination, dia akan cakap sebab apa? Selesaikan sistem persamaan linear dalam 3 pembeli ubah yang berikut. Itu saja. So maksudnya kita boleh pilih lah kaedah penggantian atau penghapusan. Okey. So cara yang pertama macam ni, sebab kalau 3 kan, tengok 3 pembeli ubah XYZ ni pun dah takut dah. So cara yang work smart yang kita boleh guna, yang kita boleh buat adalah gunakan kalkulator. Apa kaitan kalkulator ni? Okey, kalau nak tahu tolong tekan beg kuning kat bawah tu tak ada gurau. Klise awak klise. Okey. So yang pertama, kaedah pertama yang smart lah untuk kita, untuk kamu smart. Alright, untuk smart ada satu, kita gunakan kalkulator, okey, aplikasi kalkulator ni untuk cari jawapan. Awal-awal dah cari jawapan sebab apa? Sebab kita work smart. Okey, sebab kita work smart. Okey, kat sini nak terangkan, saya tunjukkan macam mana kita nak gunakan kalkulator. Okey, kita gunakan kalkulator ni untuk apa? Kita gunakan kalkulator ni untuk manipulate jawapan tadi, soalan tadi tu. Tapi masalah dia sekarang ni kan, saya terlupa nak tulis dia punya soalan dia tu. Okey, soalan dia X tolak 3Y tambah Z sama dengan 2. Saya terpaksa salin dulu lupa pula saya. Okey, sebab saya nak tunjuk manual dekat kamu ni. Okey, yang lain tu get ready lah dengan kalkulator. Tapi biasanya kalau lelaki, tak kira lah kamu lelaki perempuan sama je dia mesti dah godek-godek dulu dah. Okey, dia mesti dah godek-godek dulu dah. Alright. Okey, untuk yang ini, kenapa kita gunakan kalkulator dulu untuk cari jawapan supaya kita ada rasa confident. Okey, supaya kita ada rasa confident. Sebab kalau ikutkan jalan kerja dia quite panjang juga ni. Nanti nak tolak tu, nak tolak ni, daripada 3 pembeli ubah jadikan 2 XY ke XZ ke and so on. Lepas tu baru guna serentak baru dapat 1. Lepas tu dapat 2, dapat 3 dan seterusnya. At least kalau kita ada jawapan siap-siap, sebab kita boleh guna kalkulator. Okey, kita boleh guna kalkulator untuk cari jawapan dia. So kita ada confidence sikit, tak adalah kita terpesong dah buat panjang-panjang sampai ke bawah-bawah 2-3 muka surat. Sekali tak dapat jawapan. Feras tu. Memang feras kan. So caranya kita work smart. Saya tunjuk Alright, tapi sebelum kita nak masukkan dalam kalkulator tu, keadaan persamaan tu mesti sebiji macam ni. Sebab dalam kalkulator pun format dia macam ni yang kita masukkan. Okey, kalau tak percaya, okey kita tengok ni Alright. Kita tengok yang pertama. Okey, step pertama kita tekan menu. Alright, tekan menu and then tekan cursor ke atas. Sama juga pergi ke equation tu. A tu, yang A tu. Yang itu, yang gelap tu kan. Saya tekan sama dengan. Nanti dia tanya simultaneous equation nombor 1, 2 polynomial. So hari tu tekan 2, ini tekan 1. Dia tanya simultaneous equation number of berapa unknown. Kita pilih 3 lah sebab X, Y, Z. 3 tu dia bentuk macam soalan tadi tu. Okay, so kita masuk yang pertama. Pertama tu 1 X kan. X tu 1. Tekan sama dengan.
Oh, ni. Tekan sama dengan. Tekan 1, tekan sama dengan. Lepas tu yang persamaan yang dua negatif 3y. Negatif 3 lah. Tekan sama dengan. Kemudian Z tu 1. Positif 1, 1 lah. Lepas tu ada sama dengan 2. So tekan 2 sama dengan. Okey, habis persamaan pertama. Persamaan kedua 4. Mana yang laju tu mesti dah selesai. Saya sebab saya nak tunjuk manual kan. Negatif 4 sama dengan. And then Z tu 1 sama dengan. Then 7 sama dengan. Kemudian yang persamaan ketiga 2. 2x so dia 2 lah. Sama dengan. Lepas tu tambah 1. So 1. Y kan. Kalau Y tu maksudnya 1 lah. Right. And then negatif 3. Tu sama dengan negatif 4. Sama dengan. Tengok. Sama dengan. Lenguh tangan. Okay. So ni tak dapat lagi. Ini tekan lagi sekali. Tengok. X sama dengan 2. Cuba tengok. Dekat soalan pertama tu ada jawapan dia kan. Tekan lagi sama dengan. Y sama dengan 1. Dan Z sama dengan 3. Nampak tak? Bila macam ni, kita ada rasa confident dah sikit. Kan? Kita dah ada jawapan dia. Tengok, jawapan dia memang sama, betul. Tengok sini. Macam tu. Alright? Tapi, bila dah dapat jawapan macam tu, jangan pula terus tinggalkan jawapan je. X sama dengan 2, Y 1, Z sama dengan 3. Jangan tinggalkan macam tu. Sebab pemeriksa atau cikgu kamu tak nak tengok kamu, bukan nak tengok kamu ni pandai guna kalkulator. Dia nak tengok proses kerja kamu. Ingat, ini adalah asas kemahiran matematik tambahan. Maka dia nak tengok kamu punya asas matematik tu dengan menunjukkan pengiraan yang mantap. Macam tu. Right? Okay, so saya rasa untuk ruangan ni dia tak cukup. Okay, dia tak cukup macam ni nak cakap dia tak cukup setengah muka surat ni. So saya tutup cover dengan stiker ni. Okay, so step kedua. Okay, step kedua kita buatlah pengiraan macam mana. Konsep dia kita kena kita kena daripada 3 pembeli ubah X, Y, Z, jadikan dia 2 pembeli ubah. Sama ada pasangan dia X dengan Y ataupun X dengan Z ataupun Y dengan Z. Okay. So maksud kat sini kita kena kurangkan 1 pembeli ubah. Kalau kurangkan 1 pembeli ubah maksudnya kita hilangkanlah 1 pembeli ubah tu kalau nak tinggal 2. Okey, yang kedua kita tengok persamaan 1 dengan 2. Okey, persamaan 1 dengan 2 sebabkan ini. Okey, so kita ambil persamaan 2 ni, 4x tolak 4y tambah z sama dengan 7. Ini persamaan 2. Okey, kita tolakkan dengan persamaan 1. X tolak 3y tambah z sama dengan 2. Kenapa saya nak tanya, kenapa saya menggunakan persamaan 1 dengan 2 ataupun persamaan 2 ni persamaan 2 ditolakkan dengan persamaan 1? Sebab utama dia adalah Z-nya sama. Sama perkali 1. Lepas tu dia punya operasi dia pula dua-duanya tambah. So kalau nak hapuskan Z ni kita kena tolak. Kalau nak tambah pun boleh tapi kena tengoklah ni. Kalau ini tolak, sini kita kena tambah. Dia macam tu. Okey. So kalau kamu ingat lagi asas kaedah penghapusan untuk persamaan linear 2 pembeli ubah, konsep dia sama sahaja. Konsep dia sama sebiji macam ni. Cuma proses ni dia melibatkan 3 pembeli ubah. Cuba recall balik. Recall balik apa yang kamu dah belajar dengan persamaan serentak ataupun simultaneous equation untuk 2 pembeli ubah X dan Y. Sama je.
Kan? Okey, so kita tolakkan dia 7 tolak 2 dapat tak, kita 4x lah dari kiri. 4x tolak x dapat 3x. Okey. And then negatif 4y tolak negatif 3y. Okey. Oh, mungkin silap saya. So, macam mana dapat 3x tadi tu? Okey tak? Okey. So, saya buat satu-satu. 4x tolak x. So, 4x tolakkan dengan x. Settle. Okey. Kemudian, yang purple ni negatif. Tolak 4y tolak negatif 3y. Yang ini. Kemudian, yang biru pekat ni. Okey. Kemudian, z. Tambah z tolak z. Kan? Z dengan Z ni. Sama dengan 7 tolak 2. So, saya senaraikan semua supaya kamu nampak lah. And then kita simplify, permudahkan dia. 4x tolak x dapat 3x. Kemudian negatif 4y tolak negatif 3y, dia jadi 4. Okey. Negatif 4 tambah 3y. Negatif 4y tambah 3y. So, dia jadi tolak y. Tengok. Ini kemahiran algebra paling asas sekali. Dah paling asas sekali kan. Itu maksud penting ni. Kalau kamu masih lagi blur-blur kat situ, okey, maksudnya kat situ kamu ada kelemahan. Kurang latihan. So, kena cari soalan-soalan yang macam tu untuk sharpen your skill. Okey. So, dia jadi berapa tadi? Tolak y. Lepas tu z ni, dia dah terhapus lah. Z tolak Z, kosong lah. Okey. So, sama dengan 5. So, ini persamaan 4. Okey, ini sama dengan 5. Untuk persamaan 4. Okey, kita dah selesai dah. Kita dah selesai dapat satu persamaan yang mana dia punya pemboleh ubah dia. Pemboleh ubah tu tahu kan? X dan Y ataupun variable X dan Y. Okey. So, pemboleh ubah dia yang ini. Kita dah dapat dah 2 pemboleh ubah. Tapi tak boleh selesai lagi. Okey. Kita tak boleh selesai dapat nilai lagi. Sebab apa? Sebab tak boleh dapat nilai sebab dia ada 2 pemboleh ubah. Kita boleh dapat nilai sekiranya tinggal katakan contoh 3x sama dengan 5. Satu pemboleh ubah dan boleh dapat nilai x. Sekarang ada 2. So kita kena cari lagi satu. Okey. Lagi satu operasi yang melibatkan dua ni. Dua equation. Sama ada satu dengan 2 dia dah available lah, tak boleh dah. Kita kena pilih salah satu sahaja. Sama ada persamaan 1 dengan persamaan 3 ataupun persamaan 2 dengan persamaan 3. Dua pilihan tu sahaja. So mana yang lebih senang untuk kamu? Kalau saya nak pilih persamaan 1 ni. Persamaan 1 ni, okey, kita kena darabkan dengan 3. Kenapa? Sebab kita nak samakan dia punya Z. Ini Z persamaan 1 ni, dia Z. Tapi persamaan 3 ni, Z-nya negatif 3Z. 3Z. Kalau kita tolak, Z tolak atau tambah 3Z, dia akan menghasilkan 2Z. So, akan kekal jadi 3 pemboleh ubah. So, kalau jadi kekal 3 pemboleh ubah, so dia tak jadi apalah. Salahlah operasi tu. Macam saya cakap tadi, kaedah penghapusan atau kaedah pergantian ni kita gunakan sebab kita nak menghapuskan salah satu pemboleh ubah. Dan matlamat kita kat sini, kita nak hapuskan Z dulu. Okey, kita nak hapuskan Z dulu. Alright. So, antara 1 dengan 3. Saya cakap tadi antara 1 dengan 3 kan? 1 dengan 3. Tapi dia tak balance. Sebab Z ni Z ini 3Z. Maka persamaan 1 tu kita kena samakan Z dia. So dari persamaan 1, okey, kita darabkan dengan 3. Kita darab dengan 3.
So makanya 3 darab ini persamaan 1 tolak 3y tambah z. Sama tak boleh. Semua kita darabkan dengan 3. Dengan persamaan dengan 2 tu sekali kita darab dengan 3. Okey, dengan persamaan dengan 2 tu. And then kita expand. Okey, kita expand satu-satu macam ni, takut ada yang terlepas kan. Right? So dia jadi 3x tolak 3 darab 3 9y tambah 3z sama dengan 6. Ini persamaan 5. Jangan takut walaupun sampai persamaan 5 ke 6 ke 7 ke apa ke, kamu namakan je persamaan tu. Tak ada masalah. Right? Okay. Okay, so sekarang ni kalau kamu tengok, persamaan 3 dengan persamaan 5 ni, dia ada pun boleh ubah, dia perkali dia sekali apa semua tu sama. Okay, sama semua. Kan? Iaitu 3Z. Tapi tengok kat sini. Yang ini persamaan 3 ni, negatif 3Z. Ini positif 3Z. So, kita tak boleh apa? Tolak atau tambah. Tak boleh tolak. Okay? Kita tambahkan dia. Untuk yang kedua ni, kita tambahkan persamaan 3. Apa persamaan 3 tu? 2x tambah y tolak 3z sama dengan negatif 4. Ini persamaan 3. Yang kedua ni, kita tambah pula. Kita tambah pula. Kenapa kita tambah? Kita tengok sini Okey, so kita tengok kat sini. Kenapa kita perlu tambah? Bukan tolak macam operasi yang pertama tadi. Okey. Sebab tambah. Alright, so kita tengok sini 3x tambah 2x. So yang ini selamat. Tolak 9y tambah y. Sebab tambah y kan? Okey, yang ni pun selamat. Tambah 3z. Kalau tolak, tolak negatif 3z. Okey. So kalau kita katakanlah ni operasi dia ini tolak kan. So negatif darab negatif jadi positif. So 3x tambah 3x jadi 6x. So ada kekal lah 3 pun boleh ubah lagi. So no point lah kita buat operasi tolak. So kita kena tambah. Itu sebenarnya kenapa tambah tolak kat sini ni memainkan peranan yang penting. Tambah tolak kat sini. Sebab kita nak menghapuskan salah satu pemboleh ubah. Macam tu. So sama dengan 6 tolak 6 tambah negatif 4. Okay. So ini semuanya operasi-operasi yang ada dekat atas ni yang kita tambah. So yang pertama 3x tambah 2x sama dengan 5x. Negatif y tambah y minus 8y. So yang ini of course lah kita cancel sebab dia tambah kosong and then 6 tolak sama dengan 6 tolak 4 2. Ini persamaan 5 persamaan 6. Sampai 6 ya. Macam tu. Alright. Okay. So kita ada persamaan 4, kita ada persamaan 6 sekarang ni. 4 sama dengan 3x tolak y sama dengan 5 persamaan 4. Dan 5x tolak 8y sama dengan 2. Persamaan 6. Tengok panjang tak jalan kerja dia? Panjang. Sebab tu saya cakap tadi kalau setengah muka surat tak cukup. Okay. So saya ulang balik, konsep dia sekarang ni sebelum sampai dapat yang 2 pemboleh ubah, yang ini ada 3 pemboleh ubah. Selepas kita operasikan dia, sini yang pertama kita tolak, yang kedua kita tambah, maka Z pun terhapus. Okay, saya nak take note dekat sini which is yang ini jalan kerja ni adalah kita nak hapuskan pemboleh ubah Z. Sebab apa Z? Sebab boleh, bukan sebab boleh.
Sebab Z ni lebih mudah untuk dihapuskan. Sebab at the first place yang ini ni Z ni dia koefisien dia satu sama. Macam tu. Sebab tu kita nak hapuskan Z. Kalau katakan kamu degil nak hapuskan X, tinggal Y dengan Z saja. Boleh, tak ada masalah. Cuma sekarang ni tahap dia sama ada senang atau susah saja. Yang saya hapuskan Z ni sebab dia punya level senang sikit berbanding kalau kita nak hapuskan X. Itulah analisis, itulah ilmu analisis yang kamu kena mahir bila tengok soalan macam ni. Ilmu analisis tu. Alright? Okay. Dah, okay. So, bila dah ada dua pun boleh ubah macam ni, kita dah senang lah sebab ini mendengar rendah punya level. Takkanlah tak boleh. Kalau tak boleh, susah lah kan. Okay. So, macam mana kita nak buat? Kat sini kita nak guna kaedah pergantian pun boleh, tak ada masalah. Okay, so saya nak guna kaedah pergantian lah. Sebab apa? Sebab Y ni koefisien dia 1. Okay, maka saya pindahkan ke kanan, 5 ni pindahkan ke kiri. Supaya daripada persamaan 4, alright, 3X tolak 5 sama dengan Y. Tapi saya ubah macam ni tak cantik, tak biasa buat. Okay, orang yang mahir matematik ni kalau dia tengok macam ni kan, dia gatal rambut, gatal kepala tengok. Dia macam tak cantik. So kita ubahlah Y tu sebelah kiri. 3X tolak 5 persamaan 7. And then kita gantikan 7 ke dalam 6. Persamaan 6. So 5X tolak 8. Y tu sama dengan 3X tolak 5 sama dengan 2. Nampak tak? Okey. Nampak tak peringkat dia tu? Peringkat pertama daripada 3, ini 3 X, Y, Z. X, Y, Z, hapuskan Z. Zap, vanish. Hilang macam ni, kan? And then, kita ada tinggal dua persamaan apa boleh ubah X dengan Y. Alright? So, bila kita jadikan Y sebagai subjek dan kita gantikan ke dalam persamaan 6 kat sini, maka Y pun vanish juga. Hilang. Macam tu. Dan sekarang cuba kamu tengok kat sini. Cuba tengok elok-elok. Siapa tak nampak, berdosa. Cuba tengok elok-elok. Daripada 2 tadi XY, sekarang dia tinggal X sahaja. Persamaan X pun boleh ubah X sahaja. 1 pun boleh ubah, tinggal. So, bila 1 ni kita dah lega lah. Senang lah. Alright, so 5X. Kita selesaikan macam biasa. Okay, ini kita expand, tengok. Okay. Kita letak anak panah tu. Senang. 8, 16, 24. X. Tambah 8 darab 5, 40. 40 ke 8 darab 5. Betul lah. Okay, sama dengan 2. Okay, so kita pindahkan 40. Dia jadi 2 tolak 40. Kemudian yang 2 ni, kalau ditolak, jadi negatif 19. X. Okay. Negatif 19X sama dengan negatif 2 tolak 40 sama dengan berapa? Negatif 38. Bila dibahagikan, bila negatif 19 ni dibawa ke sebelah, dia jadi bahagi kan? Dia jadi bahagi kan? Okey. Ataupun kita bahagi semuanya dengan negatif 19. Maka kita dapat X sama dengan 2. Betul tak? Jawapan yang kamu buat tadi tu? X sama dengan 2? Yes. Betul. Alright. So, bila dah dapat, kalau yang bestnya kan, 3 pun boleh ubah ni, once kita dah dapat satu nilai, contoh ni sekarang kita dapat nilai X, Y kita boleh dapat, Z kita boleh dapat straight away. Kalau tak percaya, tengok kat sini. Siapa tak percaya? Tak percaya juga saya cakap. Okay, fine. Okay, so X sama dengan 2.
So tadi Y. Y sama dengan persamaan 7 ni kan. Sama dengan 3X tolak 5. So gantikanlah. 3 darab 2 tolak 5. Sama dengan 6 tolak 5, 1. Y sama dengan 1. Lepas tu, kita ada X sama dengan 2. Y sama dengan 1. Kita pergi balik equation asal. Saya ambil equation 1. Untuk mencari Z. X tolak 3Y. X tolak 3Y tambah Z. Betul ke tambah Z? Okey, tambah Z sama dengan 2. So, nilai X dah ada, nilai Y dah ada, maka kita boleh cari macam tu. Okey. So, 2 tolak 3 darab 1 tambah Z sama dengan 2. 2 tolak 3 negatif 1 tambah Z sama dengan 2. So, Z sama dengan 3. Betul tak? Betul ke tidak? Tengok mana jawapan dia. Yes. It isn't. Yes, it is. Betul. Okay. So, biar macam ni je. Dah dapat dah. So sekarang ni kalau betul-betul kamu fokus, kalau kamu nampak benda ni sebenarnya daripada 3 kita hapuskan 1, okey? Daripada 3 hapuskan 1, Z contohnya sini tinggal 2. Lepas 2 kita buat simultaneous lagi sekali, kaedah penggantian ke penghapusan ke apa ke, mana yang mudah. Sebab yang kedua ni kalau kita nak guna penggantian boleh, tak ada masalah. Sebab yang pertama je, kaedah penghapusan, tak apa, tak ada masalah. Okey, daripada 2 dia jadi 1, dapatlah X. Bila X ada, Y dapat, Z pun dapat, settle masalah. Macam tu. Okey. Alright. Okey, ini satu contoh. Satu contoh yang untuk kamu fahamkan dia punya konsep. Apa konsep yang kamu kena faham? Pengiraan tu sebenarnya berdasarkan konsep persamaan serentak atau simultaneous equation untuk linear. Tapi yang linear kamu belajar tu 2 pun boleh ubah. Yang apabila sampai di sini dia up sikit, biasalah matematik bertambah-tambah kan, ditambah lagi, so dia jadi 3 pun boleh ubah. Bila 3 pun boleh ubah, okey, hapuskan 1. Itu konsep yang pertama. Hapuskan daripada 3 jadi 2 pun boleh ubah. Hapuskan 1 pun boleh ubah. Okey, supaya tinggal 2. Itu konsep yang pertama yang kamu kena faham. Kaedah pergantian boleh, kaedah penghapusan pun boleh. Okey. Kemudian bila dah dapat dah gunakan dah hapuskan 1 pun boleh ubah, okey, maka kita ada 2. Kena cari lagi 1. Kena ada 2 persamaan. Dan bila dah dapat nilai salah satu daripada ketiga-tiga pun boleh ubah tu, yang lagi 2 senang je, kacang je nak cari. Ganti-ganti sahaja. Macam tu. So, itu dia overview dia punya basic konsep pengiraan dia. Okay? Alright. So, apa yang saya boleh simpulkan kat sini, daripada 3 pun boleh ubah, kita buat operasi jadi 2 pun boleh ubah. Bila jadi 2 pun boleh ubah, jadi sampailah dapat 1 pun boleh ubah. Yang sini semuanya operasi 2 itulah. Operasi-operasi dia yang perlu kamu faham. Sampailah dapat answer jawapan. Okey. So itu konsep dia. Okey. Yang ketiga, kita tengok yang ini pula. Okey. Menggunakan kaedah penggantian. Tapi sebelum tu, step pertama apa tadi saya ajar? Guna kalkulator. Okey. So saya kena salin balik nilai dia, persamaan dia. Okey. So kamu kena tengok dia dalam bentuk ready untuk dimasuk dalam kalkulator ke tidak? Ya.
Kenapa saya cakap macam tu? Mungkin ada soalan, ada soalan, saya tak pasti ada ke tak, tapi ada soalan yang apa ni? Yang mungkin bukan dalam bentuk bentuk macam ni lah. Tapi kebanyakannya adalah. Alright, okay. So bagi saya tulis persamaan dia dulu. X tolak 3Y tambah Z sama dengan 2. Y. Ini macam soalan tadi je ni. Kan? Ini macam soalan tadi je ni. Letih saya ni. Okay, kita tengok yang ni. Kita tengok yang ni. Right, kaedah penggantian. Soalan yang kedua ni. Bagi saya salin soalan dulu. 2X tambah 2Y tolak Z sama dengan 0. Y tolak Z sama dengan 1. Dan negatif X tolak 2Y tambah Z sama dengan 2. Saya percaya tu, mesti ada di antara kamu ni dah mula gerak kerja dulu dah. Mesti ada dah mula gerak kerja kan. Tapi mesti tanya, alamak, X tak ada tu macam mana ni? X tak ada macam mana? X tu kamu kena rasional lah kalau fikir logik. Kalau X tak ada tu, mesti X tu darabkan dengan 0. Macam tu. Okay, so remark lah. So, tambah 0X. Dalam kalkulator tu, kamu kenalah letak tu kan. Okay, so lagi sekali, kalkulator ni amat berjasa kepada kita. Okay, okay. So, yang kat sini, alamak, off pula. Okay, tiba-tiba pula Okay, so, Allahu Akbar. Okay, menu. Enter. 1, 3. Okay, so, 2. Yang pertama tu 2. Saya masuk sama dengan. Kemudian pun 2. Right. Lepas tu negatif 1. Sama dengan. Lepas tu sama dengan 0. Yang ini pun 0. Kena letak, kena tekan 0 sebab X tak ada kan, 0 kan. Okey, lepas tu 4 Y sama dengan Z tu negatif 1 sama dengan 1 lagi sama dengan, banyak betul tekan sama dengan kan. Lepas tu negatif 1. Okey. Lepas tu juga negatif 2 dan Z nya adalah 1 dan nilai pemalangnya adalah 2. Okey, lagi sekali kita tekan X sama dengan 2, Y 52 dan Z sama dengan 9. Okay. So, sama tak? Yes. Sama macam jawapan yang kita cari. Okay. So, ini memang jawapan dia bagi siap-siap. Tapi dalam exam tak adalah dia bagi jawapan. That's why step pertama kita guna calculator untuk cari jawapan. So, bukan salah ke guna calculator dulu cari jawapan? Ini bukan, dia tak ada salah, tak ada betul guna calculator ni. Cuma kita work smart. Guna calculator sebab apa? Kita work smart. Sebab boleh guna kan calculator tu. So kita work smart lah. Tapi ini yang penting. Okay, dengan menggunakan kaedah penggantian. Right. So kita pun buatlah mana sama. Oh, Z. Nampak kat situ Z juga yang sama. Okay, Z juga yang sama. Okay. Tapi dua-duanya. Alright. Dua-duanya kalau kamu tengok. Negatif Z, negatif Z. Kalau tambah, dia tak boleh. Dia kena tolak. Supaya bila tolak, negatif, darab negatif, nanti kita akan dapat salah satu dia positif. So, boleh tolak jadi 0. Okey, step pertama. Dah lepas, step kedua, kita nomborkan setiap persamaan ni. 1, 2, 3. Okey, step yang ini seterusnya, kita persamaan berapa kita nak persamaan 2 tolak tak nak 2. 2 lah. Persamaan 2 tolak persamaan 1. Tolak ke tambah? Tolak. Kenapa tolak? Sebab dua-dua tu negatif. Nanti kita tengok. Persamaan 2 tu 0x tambah 4y tolak z sama dengan 1. Ini persamaan 1. Ini persamaan 2. Manakala persamaan 2, 2x tambah 2y tolak z sama dengan 0. So, operasi dia apa tadi? Kita tolakkan dia.
Bila tolak tu, okay, ini equation 1. Okay, so saya tuliskan jugalah. Astaghfirullahalazim. Seorang pun tak ada tegur saya. Seorang pun tak ada tegur saya. Sampainya hati. Okay, so sampainya hati. Apa yang salah kat sini? Apa yang salah kat sini? Apa yang salah? Siapa yang boleh beritahu saya? Apa yang salah? Sebab saya tak akur soalan. Degil. Sebab ini kaedah penghapusan. Yang dia suruh kaedah penggantian. Yes. Thank you girls for the response. Right? Right. So ini kita padamlah. Kan? Padam. Okay. Kita padam, kita letak tepi sebagai kenang-kenangan kat situ. So ini salah. So apa yang betul? Right, kaedah pergantian. Okay, so kalau tengok dekat sini. Okay, tengok kat sini kita tak perlu ni. Okay, daripada 1 tu Z kita gantikan. Okay, daripada 2. Kita jadikan Z tu sebagai subjek. Okay, hari tu saya dah ajar kan rumus algebra. Ini pindah sini. Sebab apa Z tu saya pindahkan ke kanan? Sebab dia negatif Z. Kalau pindah ke kanan dia jadi tambah. Tu ni basic ini saya kira ulang kaji lah. Ini jadi tolak. So dia jadi 4Y tolak 1 sama dengan Z. Tapi macam ni macam biasalah, tak cantik kan? Saya ubah jadi Z sama dengan 4Y tolak 1. Ini persamaan 4. So ini ni. And then kita gantikan 2 ke dalam 1. Gantikan persamaan 4 ke dalam persamaan 1. Terkejut saya. Masya Allah. Boleh bercakap pula dia. Okay, sorry. Saya punya iSiri tu bercakap. Dia pun nak belajar juga ke? Alright. Okay. So malam ni dia agak clinical sikit agak clinical sikit, agak technical sikit. So mungkin kalau kamu rasa macam aduh peritnya nak terima ni kan, so saya minta maaf sebab ini memang malam ni agak technical sikit. Sebab dia step by step. Sebab ni lah. Okay, so kita masukkan 4 ke dalam 1, dia jadi 2X tambah 2Y tolak Z. Z tu sama dengan 4Y tolak 1. Okay, sama dengan kosong. Okay, so sekarang daripada tadi 3, tadi ada 3, persamaan 1 ni ada 3, sekarang dia jadi 2 persamaan saja, 2 unknown saja, pun boleh ubah. Okay, X dengan Y. So 2X tambah 2Y tolak 4Y tambah 1 sama dengan kosong. So dia jadi 2X tolak 2Y tambah 1 sama dengan kosong. Okay, ini persamaan 5. Okay, yang seterusnya, right? Yang seterusnya, kita ambil gantikan. Kalau kita gantikan yang tadi ni, 1 ni, Z ni, ke dalam 3. Boleh ke tak boleh? Okay, so kita cuba. Saya pun tak pasti. Boleh tak? Sebab dia yang 4 ni kita dah gantikan ke dalam 1. Okay, boleh tak persamaan 4 ni kita gantikan ke 3 pula? Itu kita nak kaji. Sebab saya pun kurang pasti. So bila kurang pasti, kita kaji. Yang kedua, kita gantikan 4 ke dalam persamaan 3 pula. Okay, so negatif X tolak 2Y tambah Z. Z itu adalah 4Y tolak 1 sama dengan 2. Okay, so ini saya starkan dia sebab saya pun tak pasti boleh ke dia gantikan ke persamaan 3. Okay, so kalau kita tak pasti, kita kaji. Maksud kita kaji, kita cuba. Okay, sebab saya pun tak pasti.
Okay, so negatif X tolak 2Y tambah 4Y tolak 1 sama dengan 2. Kita buka kurungan dia. So, negatif X tambah 2Y tolak 1. Oh, ini kena, satu ni kena bawa ni. Okay. Satu ni kena bawa, tolak 2 sama dengan kosong. Okay. So, persamaan 3 negatif. Oh, sorry. Okay, saya nak tambah muka surat. Okay. So, dia jadi negatif X tambah 2Y tolak 3 sama dengan kosong, ataupun kita bawa dia ke sini, dia jadi tambah sama dengan 3. Okay, sama dengan 3. Macam tu. So, ini persamaan 6. Okay, persamaan 5 tadi ni saya ubahlah. Okay, saya ubah dia jadi negatif 1. Sama dengan negatif 1. Okay, untuk samakan dengan 6. Okay, so daripada situ, daripada 6 tu, right, kita jadikan X sebagai subject of formula. Okay, daripada 6, daripada persamaan 6, okay, kita negatif X tambah 2Y sama dengan 3. Kita ambil X sebagai subject of formula. Kita ubah tempat. So, 2Y tolak 3 sama dengan X. Okay. Maka X sama dengan 2Y tolak 3 persamaan 7. Macam tu. Okay. Alright. Persamaan 7 ni kita gantikan persamaan 7 ke dalam 5. Yang ini. Okay. Sebab dia ada persamaan 5 dengan 6 kan. Sekarang sampai ke 7 dah. Okay. So, bila kita gantikan ke dalam 5. So, 2X. X tu sama dengan 2Y tolak 3. Tolak 2Y sama dengan negatif 1. So, sekarang ni sama juga. Daripada 3 pun boleh ubah. Dia jadi 2 pun boleh ubah. Bila jadi ubah, dia jadi 1. Bila 1 ni, kita pun selesaikanlah dia. Okay, kita expand yang ini. Kita dapat 4Y tolak 6 tolak 2Y sama dengan negatif 1. 4Y tolak 2Y jadi 2Y. 6 bawa ke sebelah, dia jadi negatif 1 tambah 6. Maka dia jadi Y sama dengan 2Y sama dengan 5. Maka Y sama dengan 5/2. Bila Y sama dengan 5/2, kita boleh cari nilai X daripada persamaan 7. Okey, gantikan dalam persamaan 7. Maka kita dapat nilai X. X sama dengan 2Y. Y tu 5/2 tolak 3. Okey, so sama dengan cancel 5 tolak 3, 2. X sama dengan 2. So sekarang kita ada nilai Y 5/2. X sama dengan 2. Maka Z. Z ni persamaan 4. Oh, lupa. Boleh rupanya. Okey, Z sama dengan 4Y tolak 1. Sebenarnya nak cari Z ni tak perlu nilai X. Okey? Cukuplah tahu nilai Y rupanya. So, maka 4 darab 5/2 tolak 1 sama dengan ni 2, 2, 10. 10 tolak 1 sama dengan 9. Okey? Betul lah jawapan dia tu. X sama dengan 2. Okey, manakala Y sama dengan 5/2 dan Z sama dengan 9. Ini kaedah pergantian. Macam semalam saya bagi pilihan ada method 1, method 2. Ini pun sama. Kaedah pergantian method 1, kaedah penghapusan method 1, kaedah penggantian method 2. Pilihlah mana satu. Sebab lagi sekali saya nak tegaskan,
dalam soalan dia tak suruh guna dengan menggunakan kaedah penggantian, ataupun dalam soalan dia dengan menggunakan kaedah penghapusan. Tak ada, tak ada. Dalam exam dia tak beritahu. Dia hanya cakap apa? Dia akan cakap selesaikan sistem persamaan linear dalam tiga berubah yang berikut. Sampai situ saja. Oh, kan? Macam polis. Dia cakap. Selesaikan sistem persamaan linear berikut. Macam tu macam kawan. Macam itulah. Alright? Okay. So, ada dua kaedah yang kamu kena gunakan. Alright. Alright. Ada dua soalan yang saya dah tunjuk sebagai contoh. Alright. Apa kata? Alright. Kamu tengok. Ini contoh. Baru panjang umur ni cakap ni. Ini cakap panjang umur soalan. Okey, dia cakap selesaikan sistem persamaan linear. Macam tu je. Alright? Itu je. So gunakan kalkulator. Okey, cari jawapan ni. Guna kalkulator, betul tak jawapan yang ini, and then buat operasi macam saya tadi tu. Dari 3 pun boleh ubah jadi 2, 2 jadi 3. Macam tu. Kita tengok ada ruangan chat ni, kaedah pengandaian. Okey, tak ada soalan. Alright, seterusnya saya nak kamu cuba try test. Lama. Cuba try test, uji. Macam tu. Okey, cuba try. Cuba try. Try soalan 5 ni. Okey, untuk 3 persamaan ni. So, jawapan memanglah dah ada. Tapi dalam exam jawapan dia tak ada kan. So, anggaplah ini halogram. Okey, anggaplah ini halogram kamu je. Okey, so guna kalkulator dan pastikan adakah X sama dengan 3, Y negatif 2 dan Z sama dengan negatif 1. Guna, itu mesti kena check Manalah tahu kan typo. Okey, so 2 minit. Saya bagi 2 minit Sekarang 9.58, 10, 5 minit. 10, 5 minit kita kamu kena selesaikan. Cuba. Right? Okey, untuk soalan ni, mana yang tak print lagi, dia just bergantung kepada nota saya sahaja, okey boleh salin ni soalan ni. Untuk dibuat, untuk dicuba, kalau tidak, untuk diuji diri kamu tu. Penerangan saya ni, kamu faham ke tak? Saya tak boleh buat ni, yang ini saya boleh tunjukkan kaedah pergantian sahaja. Yang ini sahaja. Sebagai contoh lah. Sebagai contoh kamu. Ini soalan dia. Alright. So macam mana saya nak buat? Sabar. Okey, saya salin soalan ni. Copy. Okey, dekat sini saya letakkan soalan dia. Ini yang kamu kena try. Manakala okey, ini dia punya persamaan dia. Manakala contoh dia kamu boleh tengok sekaligus. Ini contoh dia kaedah penggantian. Cuba buat. Kalau nak guna penghapusan pun boleh ikut kamulah. Kamu suka yang mana? Saya bagi ni dekat skrin ni sebagai contoh. Kod-kod ada yang masih blur-blur lagi ke kan? Mungkin saya punya pengajaran laju ke apa ke. Sampai 10 minit Sebab 7 minit tu lama juga tu untuk jawab satu soalan tu. Ni senyap ni bukan bermaksa kamu tunggu je. Kamu kena try juga. Kena try juga soalan ni. Nak uji kamu punya pemahaman tu. Penting tu. Kau tak berdosa. Berdosa kau tidak kan?
Okey, 4 minit lagi. Sebab ni linear, linear ni dia tak se dia tak serumit kalau melibatkan kuadratik kuadratik ke apa ke. Nanti lepas ni kita akan belajar kuadratik pula. Oh, alamak. Tak apa, jangan risau. Ustaz takut, Ustaz khawatir. Eh. Tenang-tenang je Jangan nak nak gocor-gocor, nak cepat-cepat siap ke apa ke. Alright? Tak nak. Tenang-tenang saja, okey? Tenang-tenang saja. Boleh cuba. Alright. Semestinya alright, kalau tengok dekat sini yang ini ni, alright, boleh dibuat Z tu sebagai subjek. Subjek perkara rumus. Z sama dengan berapa tolak berapa. Okay, and then gantikan kebersamaan yang dua ni, yang ini dengan ini. InsyaAllah boleh selesai. Dan saya rasa ini kaedah pergantian sangat sesuai untuk kamu. Okay. Okay, lagi 2 minit. Okay, seminit lagi. Alright. Okay. So, macam saya cakap tadi, saya tak bincang dia punya jawapan dia. Okay, sebab saya dah bagi hint tadi. Alright, ini persamaan 1, 2 dan 3. Okay, persamaan 1, 2 dan 3. Alright. So, jadikan Z sebagai subjek. 4X tolak 11 untuk persamaan 4. And then, kita gantikan ke dalam, okay, 4 ni ke dalam 3 dengan 1. Okay, so kita gantikan. So, bila macam tu, sepatutnya bila dah gantikan, maka bolehlah selesai sebenarnya. Okay. Buat macam tu tak? Respon sikit. Buat macam tu tak? Dapat tak? Tadeng dapat. Elisha Sofia dapat. Legend Kill pun. Nama dahsyat. Zulaika. Ada yang dapat. So kawan kamu ada tanya ni. Sir, kenapa 4X tolak 11? Silap. Asyik baik ada yang ni. 11 tolak 4X. Okay. Thank you ni. Aisyah. Alright. 11 tolak 4. Bukan 4X tolak 11. Okay. Very good.
Okey, dapat X sama dengan 3, Y negatif 2, Z negatif 1. Supposed to be dapatlah. Okey, kalau tak dapat, tak apa. Sekurang-kurangnya kamu dah ada pengetahuan asas. Okey, sebab kita masa tak ada. So, lepas ni boleh cuba. Biasanya siapa yang berjiwa matematik ataupun dia minat matematik ni, dia selagi dia tak dapat, dia selagi tu dia tak boleh tidur tau. Tapi pada saya, kalau kamu ikut apa yang saya cakap tadi ni, Z ni jadi sebagai perkara rumus dan gantikan ke dalam persamaan 2 dan persamaan 1 ni, insyaAllah kamu boleh dapat. Okey. Dengan skill algebra yang walaupun sederhana, insyaAllah boleh dapat. Yang lain banyak dapat tu. Okey. Alright. Okey, very good. Okey. Saya nak tanya soalan untuk kamu fikir. Wah, ini kalau saya cakap fikir je, aduh hai. Okey. Budak-budak zaman now ni kalau suruh fikir ni malas. Okey, saya bukan suruh fikir. Ambil kalkulator, tolong masukkan nilai-nilai ini dan tolong respon apa jawapan dia pada kalkulator. Tolong. 2 minit. Okey? Cuba. Right. Siapa yang boleh ni? Okey, boleh respon dekat chat. Kalau nak tengok apa yang kamu dapat tertulis pada kalkulator kamu tu. Saya nak tengok. Apa dia? No solution. No solution. See? Satu lagi jawapan. Sebab tu, okay, thank you guys. Ramai maknanya ramai yang cuba buat semua ni kan. Okay, kenapa dia no solution? Math error. Tak math error Khatijah, kamu pakai kalkulator mana yang sampai math error tu? Dia tulis math error ke no solution? Kalau yang pakai yang putih macam saya ni, mungkin dia akan cakap no solution. Okey, tapi kalau yang adik-adik yang abang-abang kakak-kakak kepada kalkulator putih ni, sebab ini bongsu kan. Yang latest sebenarnya dia bongsu lah. Yang abang-abang kakak punya tu mungkin dia tulis math error. Betul tak Khatijah? Khatijah Jasad. Dia tulis sini math error. Betul, yes. Maksudnya dia guna kalkulator lama. So kalkulator lama boleh juga menunjukkan, Khatijah membuktikan kat saya, walaupun bukan kalkulator putih ni, yang lama pun masih boleh guna. Tapi dia punya terms tu salah, berbeza. Yang putih saya pakai ni dekat gambar saya ni, ini dia akan tulis no solution. Kalau yang lama punya dia tulis math error. Okay. Okay, math error. So kalau math error ni, jangan pula kamu, math error, kamu betul, no solution. Terus tulis no solution. Okay, no solution. Jangan macam tu. Okay, kena juga tunjukkan. Okay, kena juga tunjukkan. Alright. Apa dia no solution tu? Ini skema, okay, ini skema dia. Alright, so dia macam ni. Alright, kita ambil Y sebagai subject of formula. Alright. And then kita gantikan yang Y ni ke dalam, ini persamaan 1 kan? Persamaan 2, persamaan 3. Ke dalam persamaan 1. Bila kamu gantikan ke dalam persamaan 1 tu, maka nanti kamu akan dapat yang mana 3 sama dengan 0. That's why dia tak logik dan no solution. Kalau tak percaya, kamu buat. Kamu buktikan sendiri. So kena tunjuk. Okay. Maksudnya apa? Alright, kita dapat Y sama dengan 3Z tambah 1. Okay, gantikan ke dalam persamaan 1 ni. So X tambah Y. Y sama dengan 3Z. Okay.
3Z tambah 1 tambah Z sama dengan 2. Betul ke? Kan persamaan 1 ni. Right? Alright. Okay. Lepas tu, lepas tu kita dapat ni kan. Alright. X tambah 3Z tambah 1 tambah Z sama dengan 2. So, X sama dengan X tambah 4Z. Alright. And then ini bawa ke sini. Tolak 1 sama dengan 0. Right. And then kita jadikan X. Okay. Kita jadikan X tu sebagai perkara rumus. So, 1 tolak 4Z. Dan gantikan ke dalam 3. So 2x, x tu adalah 1 tolak 4z tambah y. Y tadi berapa? 3z tambah 1 tambah 5z sama dengan 0. Right, so kita kembangkan dia. Ni tak ada. So 2 tolak 4, 8z tambah 3z tambah 1 tambah 5z. So kalau kamu tengok 8z tolak 3 negatif 8z tambah 3z tambah 5z, okey, kamu akan dapat 0. Maka 2 tambah 1 3. 3 sama dengan 0. So tak logik. So dia no solution. Macam tu, dia no solution. Kita kena tunjuk juga. Walaupun no solution, kena tunjuk juga dia no solution macam ni. Right? Tak adalah kita susah-susah apa semua tu kan. Lepas tu sekali tengok no solution kan. Kita ni, kamu pun pening. Betul ke no solution ni? Memang ada Memang ada. Right? Ini soalan, kalau kamu nak tahu, ini adalah soalan trial. Contoh soalan trial. Okey. Dan kita tengok kita tengok soalan kebat. Ada soalan kebat saja, saya letakkan soalan kebat ni supaya kamu boleh berfikir secara kreatif dan kreatif. Critical and creative. Okey? Macam tu. Okey. Kebat ni bukan soalan kebat lah. Soalan panggil kebat. Soalan yang berbentuk ayat. Ini soalan direct. Yang ini kita bincang tadi ni, ini dipanggil soalan direct. Selesaikan soalan direct. Tapi ini soalan indirect. Ataupun kebat lah. Okay. So yang penting, kalau soalan macam ni, kita nak form dia punya ketiga-tiga equation tu. Okay, ketiga-tiga equation tu. So ini kita anggap sebagai X. Kalau nak senang lah, ini X, ini Y dan ini Z. Itu je. So kita bentuklah persamaan 2x tambah 3y tambah 4z sama dengan 11. Itu je. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, 4x tambah 3y tambah z. Jangan letak 1z pula. Ni persamaan kedua. Persamaan yang ketiga, x tambah 2y tambah 4z sama dengan 8. Dah ada persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Okey? Itu je beza dia. Kalau yang ini soalan direct, dia bagi siap-siap 3 persamaan. Tapi yang ini dia tak bagi. Dia bagi situasi, real life situation. Okey? So, dia tak bagi direct persamaan tu. Kita kena cari. Bila dah dapat macam ni, so kita on lah. Jalan kerja, proses kerja yang macam yang direct ni, yang ini ni. Yang kamu buat tadi ni, yang ini. Macam tu. Itu sahaja perbezaan dia punya level dia tu. Ini pun sama
Okey, kita boleh carikan ketiga-tiga persamaan tu. Alright, and then kita buat. Ini tak risau sebab dia hanya melibatkan persamaan linear. So kamu boleh try lah. Kamu boleh try nanti. Okay, try nanti buat sebagai kamu punya homework. Okay, nak tengok macam mana. Tapi most important thing guys, most important thing kat sini, sebelum nak jawab soalan kebat tu, kena mahirkan kemahiran mengira yang di sini. Yang ini. Yang ini. Kalau sini tak mahir, gatai nak buat gatai nak buat soalan kebat, aku piat kau punya pinggang juga. Macam tu lah. Tu contoh. Tu contoh kalau cikgu perempuan cakap. Ya. Yeah? Okey. So ada soalan kebat, ada 1, 2, 3, 4 sengaja saya bagi kat kamu, nak tengok macam mana. Alright. Tapi ingat sebelum buat soalan kebat ni, soalan real life situation ni, tolong please please mahirkan dulu soalan direct. Okay, now tanpa membuang masa lagi sebab masa begitu mencemburui kita, dah 10 suku dah. Mungkin ada yang mengantuk. Alright, tarik nafas dulu sebelum kita mula subtopik B ni. Tarik nafas, kita main icon dulu. Love, kita main ni, yang ini. Okay, kita nangis sekejap sebab ngantuk. Bila keluar air mata, dah segar balik. Okay, lepas tu, oh macam mana ni, fikir pula. Macam tu kan. Main-main ni. Okay. Alright. Okay, dah. Dah cukup. Thank you very much for the response. Okay. Alright. Okay, so saya cuba menerangkan kepada kamu sebaik yang mungkin. Seringkas yang mungkin supaya kamu faham basic asas kemahiran kepada persamaan serentak antara non-linear dan persamaan linear ni. Okay. Okay. So kat situ, sini saya buat sticky note, nak halang tu nanti senang buat kerja. Okay, so konsep persamaan serentak ni sebenarnya kita nak cari koordinat. Okay, saya ambil contoh ini adalah ini adalah graf kuadratik. Graf kuadratik. Y sama dengan AX squared plus BX plus C. Ini dia punya fungsi kuadratik. Ini bentuk persamaan dia. Sebab dia senyum kan? Senyum. So dia pun senyum. Lepas tu, yang keduanya, ada satu garis lurus yang memintas persamaan kuadratik ni. Y sama dengan MX tambah C. Ini generally ini dia punya konsep dia. So bila kita buat persamaan serentak, kita guna dah, bukan buat. Kita guna kaedah persamaan, serentak. Maka kita akan dapat, apa yang kita dapat? Dua koordinat. Okey, X1, Y1 dan X2, Y2. So ini konsep dia. Konsep kepada persamaan serentak, non-linear dan linear. Saya ambil contoh graf yang mudah yang kuadratik lah. So, mana X1, X2 tu? Okay, so kita boleh assume X1 tu, Y1 tu di sini. Titik ni. Manakala X2, Y2 tu, ini dia. Ini basic konsep yang kamu kena faham. Macam mana nak cari X1, Y1, X2, Y2? Menggunakan kaedah persamaan serentak. Okay. So dah faham dia punya konsep. Hopefully kamu faham lah. Hopefully sangat dah. Saya minta sangat kamu faham lah dia punya konsep dia tu. Okay. Fahamkan konsep dia dari segi diagram. So nanti next time bila sebut je
persamaan serentak, linear dan non-linear, terus terbayangkan gambar ni, diagram ni. Ini contoh. Ini lengkung yang contoh. Okey, lengkung dia banyak. Tapi saya ambil yang mudah lah, kuadratik. And now kita pergi, kalau dah faham konsep, kita pergi kepada dia punya pengiraan dia macam mana. Perak tak perak sangat saya ni kan. Okey. Okey, so kita tengok. Alright, so kita ada dua persamaan kat sini. Ini persamaan satu, dan ini persamaan dua. Macam tu. Alright. Ini kira kategori mudah. Tapi nak tunjuk dulu nak tunjuk. Saya ambil yang ambil tengah-tengah yang mudah untuk diterangkan kepada kamu. Okey. Ini tak boleh guna kalkulator. Guys, ini tak boleh guna calculator. Sebab apa tak boleh guna calculator? Dia tak ada apps yang tak ada function. Jangan risau Umairah terkejut kan. Dia bila dah sampai satu tahap, yes, kita boleh guna calculator. Untuk direct dapat nilai X1, Y1, X2, Y2 ni kat calculator tak boleh. Usah takut, usah khawatir. Ini mudah je. Alright, so daripada yang pertama ni kita dapat 4X tambah Y sama dengan negatif 8 ni. Kita jadikan Y sebagai subjek. Maka kita dapat Y sama dengan negatif 4X tolak 8. So ini persamaan 1. Sama juga. Okay. And then persamaan yang kedua ni X kuasa 2 tambah X tolak Y sama dengan 2. Alright. So ini persamaan 2. Okay. So kena ingat lagi sekali kita tengok, kita analisis. Persamaan 1 dan persamaan 2 ni ada berapa pembalik ubah? Ada 2. X dengan Y. Ada 2 pembalik ubah. Maka sebab tu kita kena buat persamaan serentak. Kaedah persamaan serentak. Supaya bila kita gunakan kaedah penggantian, mostly untuk persamaan serentak non-linear dengan linear ni, okey, hanya menggunakan kaedah penggantian. Okey, hanya guna kaedah penggantian. Dia tak ada penghapusan. Okey, bila kita dah ganti, dia automatik hapus. Hapus tu apa? Salah satu pembeli ubah lah. Alright, so daripada sini kita gantikan persamaan 1 dalam 2. Macam tu. Right, so Y yang ini adalah Y yang ini. Kita gantikan dia. So X kuasa 2 tambah X tolak kurungan negatif 4X tolak 8 sama dengan 2. Tengok. Siapa nak tengok? Di sini tengok. Daripada 2 pembeli ubah, bila kita ganti je terus jadi satu sahaja pembeli ubah, iaitu X. Macam tu. Okay. And then kita simplify sampai dapat bentuk kuadratik. Bila dapat kuadratik, itu yang saya cakap, kita boleh guna kalkulator. Baru boleh guna kalkulator. So X kuasa 2 tambah X tambah 4X tambah 8 tolak 2. Ini kita bawa ke sini lah. Sama dengan kosong. Dan simplify X kuasa 2 tambah 5X tambah 6 sama dengan kosong. Dan bila dah macam ni, baru boleh guna kalkulator. Okey, tolong ni carikan saya nilai X. Hari tu dah ni kan. Hari tu kita dah buat algebra tu. Sebab tu awal-awal kelas pertama, kelas kedua tu saya pentingkan algebra, pemfaktoran, apa lagi rumus algebra, persamaan, penyelesaian persamaan linear, okey, pemfaktoran, lagi sekali sebab tengok kat sini dia guna, dalam tajuk ni digunakan balik. Itulah sebab saya revise balik untuk kamu get ready. Contohnya ni dia guna balik, terbukti dah. Okey, berapa nilai X? Ni saya rasa ni boleh difaktorkan ni, saya rasa ni.
X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan negatif 3. Okay. Ini bil kalkulator Okay, Umar, lepas tu Aisyah, Alia. Betul lah tu. And jangan lupa kita fill in the bracket kalau tidak tak dapat markah. Okay. Okay, thank you guys for the cari nilai tu. So, kita pindahkan ni negatif 2 pindah sini jadi tambah Ini pindah sini jadi tambah. Saya ulang kaji balik ni. Patut tak perlu ni sebab patut kamu dah mahir. Okay. So dia jadi X tambah 2, X tambah 3. Settle. Nilai X. Okay, boleh kita pergi ke soalan seterusnya? Boleh kita pergi soalan seterusnya? Boleh pergi soalan seterusnya? Belum. Dem cakap belum. Ada cakap boleh. Belum. Kamu guys. Kamu tak fokus apa yang saya cuba sampaikan. Kita tengok. Ulang balik saja. Saya saja jumpan tadi tu. Nak tengok. Nak tengok. Cuba tengok ni. Guna kaedah untuk cari dua koordinat. X, Y. Tapi kita baru dapat X1, X2. Y-nya mana? Tak ada. So, kita kena carilah Y. Kamu ni termakan jerat umpan saya. Hati-hati. Bukan apa. Honestly, based on my pengalaman, okay, memang ada pelajar yang dicari X sahaja. Ini pengalaman. Bukannya saya buat-buat cerita. Berdosa saya. Memang ada. So, berdasarkan pengalaman ada cari X sahaja. Ya Allah sayangnya. 5 markah, kalau 5 markah cari X maknanya dia dapat 4 markah sahaja. Sebab nilai Y tu dia tak dapat. So kita carilah Y. So Y yang kita guna Y sama dengan negatif 4X tolak 8. So nilai X yang pertama, okay, sama dengan negatif 4 darab negatif 2 tolak 8. Okay, so kamu cari sendiri. Y ni berapa ni? Negatif 4, 8. Oh, kosong lah. Kan 8, so Y kosong. Alright. Okay, Y yang kedua. Y sama dengan negatif 4 darab negatif 3 tolak 8. So 12 tolak 8, 3. 8, 9, 10. 8, 9, 10, 11. Berapa? 4 kan? 12 tolak 8. 4 lah. Allah. Kamu ni itu pun tak tahu. Okay. So dapat. So dapat nilai 4 ni. So dia suruh selesaikan. Kalau dia suruh selesaikan, maksudnya kalau biar macam ni je dah dapat markah penuh. Tapi ada soalan dia cakap cari koordinat. Dua persamaan tu. Kalau cari koordinat, kamu jawapan akhir kena buat koordinat. Kena buat koordinat. Yang pertama tu negatif 2 kosong. Ini kalau dia suruh cari koordinat negatif 3 4. Okey, sekiranya soalan suruh cari koordinat. Okey, so kena fahamkan soalan tu betul. Kalau ini contoh soalan ni dia suruh selesaikan persamaan ni je. So kalau selesaikan persamaan ni, okey, biar macam ni je dah dapat markah penuh 5. Tapi ada soalan yang nakal tu dia cakap selesaikan persamaan serentak berikut dan cari koordinat. Ataupun dia cari koordinat persamaan berikut. Macam tu je soalan dia. Kan? So kena listkan macam ni. Fahamkan soalan ni macam tu. So itu je untuk yang ini. Alright, kita tengok sikit soalan yang agak mencabar bagi kita. Rasa tak adalah mencabar sangat kan? Okay. Soalan yang mencabar sikit iaitu yang ini. Okay. Tapi sebelum tu, kalau soalan ini saya bantu sikit. Macam ni. Macam mana nak senang? Kita 4X tambah Y sama dengan negatif 3. Ini persamaan 1. Yang kedua, X kuasa 2 tambah X tolak Y sama dengan negatif 3. Persamaan 2.
Ini dia Tolong salin. Okey, kita cari soalan yang mencabar sikit. Tapi nanti penerangan dia lama pula kan. Takut kamu bosan pula. Okey. Mana dia tu? Yang ini tak ada juga. Yang ini juga. Yang ini pun sama juga. Okey. So, kita buat soalan yang inilah. Kita buat soalan yang ini. Yang ini. Bagi saya letak stiker sekejap. Untuk buat soalan yang ini ni. Soalan nombor 12. Dia mencabar sikit lah. Sebab apa? Sebab Y tu ada. X dengan Y tu, kalau kamu tengok X dengan Y tu, kuasa 2. Lepas tu ini pula macam ni. Kan? So, untuk persamaan pertama, boleh last soalan kita bincang. Lepas tu ada beberapa soalan ni, termasuk soalan kebat ni, kamu boleh cuba try buat. Tapi soalan kebat ni saya saja bagi nak uji kamu punya ni. Tapi sebelum tu soalan-soalan yang direct. Ini soalan direct Ini soalan direct ni. Sampai nombor 12 ni soalan direct. Soalan kebat ni nombor 12 ke? Kejap Ya ke nombor 12? Sampai nombor 13 soalan direct. Yang lain tu melibatkan soalan yang kena fikir dulu, cari persamaan linear dengan non-linear, and then baru selesaikan guna persamaan serentak. Okay. So, kalau dekat sini, okay. Last but not least. Penting juga soalan ni. Alright. Okay, so kita tengok soalan persamaan yang pertama ni. So, kita jadikan Y sama dengan 2X tambah 1. Ini persamaan pertama. Dan persamaan kedua, 4X kuasa 2 tambah 3Y kuasa 2 tolak 2XY sama dengan 7, persamaan 2. So, kalau kita analisis soalan 2 ni, okay, soalan pertama ni dia senang. Kita jadikan Y sebagai subjek. Kenapa Y? Sebab Y ni koefisien dia 1, perkali dia 1. So kita jadikan dia sebagai subject of formula. Right? Kita jadikan dia subject of formula. Tapi kalau tengok persamaan kedua ni, kalau kita nak X sebagai subjek, dia punya pemberat dia sama. X kuasa 2 dengan X pun ada dekat sini. Okey, manakala Y pun ada kuasa 2 dan ini. Tapi Y ni ringan sikit sebab perkali dia sama dengan 1. Kalau kamu nak ambil X sebagai subject of formula, dia jadi macam mana tahu? 2X sama dengan Y. Y tambah 1. Sekejap. Y. Oh, silap. Tolak 1. Okey. 2X tolak 1. 2X tolak 1. Yes. Sorry. 2X tolak 1 So negatif 1. Walia. Yes. Betul. Wah. Bagus ni. Itulah perempuan ni memang dia tak pernah salah tau. Tengok dia betulkan saya kan. Okey. Kita sambung. Kalau kita nak ambil X sebagai perkara rumus atau subject of formula, kita kena bahagi 2. So, X tu sama dengan Y tambah 1 bahagi 2. So, bila macam ni, dia agak sukar. Sebab ada apa? Ada denominator atau penyebut di bawah ni. So, dia akan jadi sukar. So, kita tak nak lah. At ni ada jalan mudah, kita selesaikan cara mudah. Okay, jangan degil sangat. Okay, so kat sini kita gantikan 1 dalam persamaan 2. Itu maksud dia. So 4X kuasa 2 tambah 3Y. Y tu 2X tolak 1 kuasa 2 tolak 2X darab 2X tolak 1 sama dengan 7. Nampak tak magic dia? Apa magic dia? Persamaan 1, 2 ada persamaan X dan Y. Ada pembeli ubat X, Y. Persamaan yang ini bila kita digantikan hanya tinggal X sahaja. Sini X, sana X, situ X, sini X, sana semua X. Macam tu kan. So, biar ada X ni lega sikit lah. Cuma penyelesaian dia tu agak mencabar. Sebab apa?
Yang ini kita kena expand. Expand kurungan dulu. Tapi kita dah cover kan kat kelas yang lepas. Expand yang mudah. Dia tak nak tengok kamu expand anak panah apa semua, tak nak tengok. Dia nak hasil sahaja. Ini pun kena expand juga. Ini pun kena expand juga macam ni. Macam tu. Okey. So kita selesaikanlah. Kita permudahkanlah persamaan ni. So 4x kuasa 2 tambah 3 darab. Okey, saya guna yang kaedah mudah tu, kita expand untuk yang ini Okey. Alright, saya terus je tu sebab jalan kerja tu tak ada markah. Dia nak yang kamu nilai apa yang kamu dah kembangkan tu sahaja. Contohnya yang dia nak ini saja. 4x kuasa 2, 2x darab negatif 2, 4. Tolak 4x tambah 1. And then kita expand ni, tolak 4x kuasa 2. Right. And then 4x kuasa 2 tambah 2x. Tolak 7 sama dengan kosong. Kena samakan dengan kosong. Okay, so 4x kuasa 2 tambah 12x kuasa 2 tolak 12x tambah 3. Okay, tolak 4x kuasa 2 tambah 2x tolak 7 sama dengan kosong. Okay, so mana yang kita boleh simplify, yang kita boleh tolak, kita tolak. 4x kuasa 2 ni kita boleh potong Right. Lepas tu, okay, so tinggal 12x kuasa 2. 12x kuasa 2. Okay, manakala yang ada 12x pula, yang ada x, terms x tu, okay, dapat 10. Tolak 10x. Sebab negatif 12x tambah 2x, so dapat negatif 10x. Ataupun tolak 10x. And then, yang pemala pula, 3 tolak 7 tolak 3, 4. Kan? Sama dengan kosong. Okay. So, bila macam ni, ini hari tu kelas tu saya tak ada sentuh. Tapi ketiga-tiga terms ni kita boleh bahagikan dengan 2. Boleh bahagi 2 semuanya. Ataupun semua kita bahagi 2. Boleh. Itu memang kena Itu kena. Kalau tak, kamu dapat markah salah. Semua kita bahagi 2. Termasuklah dengan kosong tu. Maka kita dapat 6x kuasa 2 tolak 5x tolak 4 sama dengan kosong. Alright. Tolong periksa guna kalkulator. Sebelum nak dapat jawapan, tolong guna ni. Sila guna kalkulator. Tolak 2 tu, tolak 2. Tolak 2 Oh, tolak 2. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Hai. Maafkan saya. Tuan. Sila guna kalkulator untuk semak jawapan. Okey. So, jawapan dia adakah dia pecahan ataupun integer ataupun nombor perpuluhan pada kalkulator kamu tu. Ada dia punya justification dia. Kenapa kita kena check dulu jawapan guna kalkulator. Siapa boleh tolong kirakan guna kalkulator? Berapa jawapan dia? Okay, faktorkan yang saya guna yang apa ni untuk kuasa 2 tu. Kita factorizekan dia. Anyone? Tak ada lagi jawapan kat ruangan chat ni? Peserta pelajar semakin kurang ni daripada 100 berapa belas tadi jadi 106 ni. Nombor perpuluhan. Okey, nombor perpuluhan tu berapa, Sarah? Kita kena tengok juga. Nombor perpuluhan sama dengan berapa nilai-nilai dia tu? Boleh tak bagi untuk saya? Okey, X1 sama dengan 1.1287. Okey. Yang pertama, yang kedua negatif 0.29533 and so on tu lah.
Okay. Okay. So, kenapa? Right. Walaupun saya suruh check, okay, kenapa saya nak juga nilai dia? Okay. So, bila nombor perpuluhan, maka perlu guna. Wow, saya buat perlu guna apa? Siapa boleh bantu saya? Perlu guna apa? Rumus. Very good, Zafira. Okay, perlu guna kaedah rumus. Bagus kamu ni. Apa saya ajar, ingat juga kan. Bagus lah, bagus. Boleh jadi nota dalam minda kamu tu. Okey, perlu guna rumus. Sebab tu bila pergi rumus pun, kita kena gunalah. So, A sama dengan 6, B sama dengan -5 dan C sama dengan -2. Okey, maka dengan itu, kita guna carilah nilai X. Okey, negatif, B -5 tambah tolak. Okey. -5 kuasa 2 tolak 4. A dia 6. C dia -2. Bahagi dengan 2A. A tu 6. Cukup sampai di sini. And then kamu pun letaklah. X tu sama dengan 1.1287. 4 titik perpuluhan X2 sama dengan -0. Right, -0.2953. Okay, dapat macam tu. Kena ingat kalau cek guna kalkulator nombor perpuluhan, maka guna rumus. Okay, so nilai yang kamu dah guna ni, kamu gantikan pula untuk cari Y. Y tadi sama dengan 2X tolak 1. Gunakan. Y yang pertama sama dengan 2 darab 1.1287 tolak 1. Dan Y yang kedua, 2 darab negatif 0.2953 tolak 1. So, guna kalkulator dapatlah sendiri tak perlulah saya tunjuk. So, ini kaedah dia. Right, daripada 2 pun boleh ubah kepada 1 pun boleh ubah. Cuma cabaran dia nanti kalau non-linear, persamaan serentak non-linear dengan linear ni, cabaran dia nanti make sure dia akan dapat kuadratik. Saya nak tekankan. Pasti dapat kuadratik. Kuadratik. Itu mesti, itu memang dia punya sifat dia. Sifat dia kalau kita gunakan kaedah persamaan serentak non-linear dengan linear ni. Mesti bila kita dah jadikan daripada 2 jadi 1 pun boleh ubah, sure akan ada dapat kuadratik. Itu sahaja. And then the rest, okay, kalau boleh kalau guna kalkulator dapat integer atau pecahan, maka kita boleh guna kaedah pemfaktoran. Okay, kalau dapat nombor perpuluhan, kena guna rumus. Tapi mindset saya ada yang berkata, tapi mindset saya kan, saya nak guna rumus je walaupun boleh guna pemfaktoran. Boleh, tak ada masalah. Lagi digalakkan. Senang, settle. Tapi yang ini kena betul masukkan nilai-nilai dalam rumus. Rumus tu. Kena betul. Kena tunjuk. Kalau tak dapat markah. Wajib tunjuk. Okey. Alright. Dan seterusnya soalan kebat ni. Alright, soalan kebat ni. Kalau nak bincang agaknya sampai pukul 12 lah kot. Kan? Tapi saya tinggalkan untuk kamu. Untuk kamu cuba. Untuk kamu try. Okey. Tapi sebelum try soalan direct ni kena betul-betul mantap. Sebab apa? Dia kan soalan kebat ni. Right? Okey. Apa dia cakap? Soalan kebat ni, yang penting kita nak form equation tu. Right? Right? Macam mana nak form equation tu? Okey. So ni kawan kamu ni ada tanya soalan ni.
Okey, nanti tanya form 4. Macam mana dapat 4. Dia cakap, salah saya nak tanya, dia malu nak tanya dalam chat tu. Dia tanya, macam mana nak dapat 4 darab square dalam bracket tu? 4 darab square dalam bracket tu. Oh, yang ini. Dia tanya yang ini. Macam mana dapat 4x kuasa 2? Alright. So ini dalam apa itu saya ada ajar kan, mungkin dia tak masuk kelas saya kot. So dia macam ni. Okey, 2x tolak 1 bracket kuasa 2 ni sebenarnya dia macam ni. Okey? Tapi kaedah saya guna macam ni. Pertama, 2x. Saya ulang baliklah sebab ada pertanyaan kan. Okey, kita kena layan. Okey, yang kedua, darab semua ni. 2x darab negatif 1 darab 2. Okey, yang ketiga, yang purple ni, kita darab ni negatif 1 kuasa 2. So, kita jadikan dia persamaan. Ini kaedah dia. Right? Sebab tu dapat 4x kuasa 2. Yang biru ni tolak 4x. Yang purple ni sebab negatif 1 kuasa 2 dapat 1. Dia macam tu. Boleh Fairuz, Cik Fairuz Fairuz ke apa? Okay. Alright. So ini kaedah dia. Macam mana saya dapat saya kembangkan. Okay, saya kembangkan ni dapat yang ini. Ini sebab dia. Okay. So ini sebab dia. Alright. Harap dapat membantulah. Okay. Lagi ada tak soalan? Okay. So ini adalah asas pengiraan. Right. Asas pengiraan kepada persamaan serentak, non-linear dan linear, dan juga yang sebelum tu penyelesaian 3 pemboleh ubah persamaan linear. 3D tau, tu 3D. Alright. So yang the rest ni sebelum nak buat, so ada 2 soalan kebat untuk yang 3 pemboleh ubah dengan persamaan serentak yang ini ni. So mahirkan dulu soalan direct and then try buat ni. Sebab bezanya yang kebat ni kita nak keluarkan persamaan. Nak keluarkan persamaan daripada situasi ni. Satu linear, satu yang non-linear. Dan kita serentakkan simultaneouskan dia dan dapat. Okay. So I think that's all for now. Alright, sampai sini je. Saya minta maaf pinjam selama kamu sampai sejam nak dekat 2 jam tu. Okey, setiap malam 2 jam ni takut kamu burn out pula. Hopefully kamu dapat manfaatkanlah. Kepada form 5 dapat manfaat, pada form 4 persediaan untuk ke tingkatan 4. Okey, so I think that's all for now. Okay.